Okay, hari ni punya video saya nak test saya punya Blue Yeti ni. Ini power pack daripada Blue Yeti. Dia punya capacity dia 2000 watt hour. Saya nak test. Okay, kalau saya pergi camping, saya masak guna electric cooker. Kalau contoh macam ni, saya ada Thermomix ni, fully masak guna Thermomix. Saya nak tengok berapa power dia guna dan adakah reliable kalau saya gunakan ini untuk masak dalam camping 2 hari. Adakah boleh survive masak guna elektrik saja untuk camping selama 2 hari. Okay, ni saya ada power meter. Saya cocok dekat dia punya AC. Okay, tengah panas lagi. Onkan AC. AC dah on. Atas tu watt, bawah tu adalah dia punya watt hour, dia punya total power yang dia guna. Okay, saya nak hidupkan. Saya nak masak satu benda. Mungkin ada orang kata camping apa benda ni, pakai barang-barang masak guna elektrik macam ni kan. Saya nak test je. Okay, contoh sini saya ada bawang putih ni. Saya akan masukkan semua dalam ini dulu. Okay, bawang putih semua saya masukkan dulu. Ini saya nak buat mood blend je dulu. Kelajuan maybe 6. Tengok power. Masa blend dia gunakan dalam 61 watt, 60 watt. Okay, tengok. Alright, dah blend. Then saya letak minyak. Okay, sekarang ni dia akan start panaskan benda ni. Sebab sambil ni dia dalam ni akan berpusing tau. Sekejap, saya buka ni. Allah, dia tengah menumis dalam tu, tapi suhu belum naik lagi. Dia dalam 400 watt ke 1000 watt masa dia tengah panaskan. Tapi bila dah suhu ni dah mula capai target, hampir dekat dengan target dia tu, dia punya power yang dia guna tak banyak sangat dah. Rasanya bawang tu tak masak lagi. Saya tambah lagi masa. Tambah dalam 3 minit lagi. Tengok. Okay, letak daun ketumbar. Saya letak air, oregano, serbuk perasa. Tutup ni. Letak spaghetti. Okay, kacau slow. Dah. Mungkin ada orang tanya saya tahu, bang, apa pasal camping macam ni? Kenapa tak pakai proper, pakai kayu apa semua? Itu bukan tak boleh. Itu style bushcraft. Lepas tu ada orang nak style masak macam tu. Saya tak nak. Kalau saya bawa family yang sikit, macam anak saya ni, macam diorang ni, diorang main je tu, anak saya bawa wife ke apa, saya tak nak buat kerja yang banyak. Sebab nanti susah saya nak jaga diorang. Sebab tu kalau saya nak pergi camping, saya akan cuba develop cara semudah yang mungkin, supaya cepat. Saya kalau saya nak masak cepat, saya nak set up cepat, nak pastikan budak-budak ni selamat, selesa. Itu saya punya keutamaan lah. Dia bukan nak lebih pada terlalu rasa macam adventure sangat. Tak. Sebab camping ni banyak jenis. Sebab tu saya nak test benda ni. Saya nak tahu berapa banyak power yang dia gunakan tu. Supaya kalau anda katalah saya nak bawa satu bateri ni saja, boleh tak saya masak 2 hari contohnya. Untuk saya confident buat macam tu, saya kena eksperimen lah. Okay, dia tengah mengacau. Spaghetti baru je lembut, tapi tak lembut sangat. Dia baru je lembut sampai boleh berpusing kat dalam tu. Tengok power jap. Okay, nampak tu dalam 800 watt ke 400 watt ke 800 watt balik, 400 watt. Dia pusing-pusing kat situ. Kadang-kadang dia terlebih sampai 1000 watt sikit. Sini saya punya bateri. Okay, tadi saya masa baru start, bateri saya dalam 98%. Sekarang dah pertengahan masak, saya punya bateri tinggal 89%. Okay, dan last sebelum settle, masukkan udang. Sekali lagi nak siap. Okay, nice. Okay. Nice. Ni, makan. Sedap. Good. Tunjuk good. Good. Okay, settle makan. Sekarang tengok power yang dia gunakan. 0.2 kilowatt hour. Maksudnya 200 watt hour saja. So data untuk satu kali memasak kita dah ada. Sekarang jom kita masuk dalam, kita buat pengiraan sikit. Okey, besarnya. Okay, duduk sini. Okey, satu benda yang kita dah tahu adalah
Untuk masak satu masakan, kalau saya test tadi, gunakan, kalau saya pakai tadi Thermomix, satu lauk, satu masakan tu saya gunakan dalam 200 watt hour. Itu kapasiti tenaga yang saya gunakan. Bateri yang gedabak ni, okey, jap. Power bank yang saya gunakan daripada Blue Yeti ni, ini model AC200P. Kapasiti dia kat sini 2000 watt hour. Kita punya tenaga bateri kita, bateri sama dengan 2000 watt hour. Yang saya rasa betul-betul boleh guna tu 1800 watt hour. Untuk kita masak satu lauk ataupun satu makanan lah kan. Satu masakan saya memerlukan dalam 200 watt hour untuk memasak. Dengan kapasiti banyak ni, dengan kapasiti bateri kita dalam 1800 watt hour, saya agak-agak, saya boleh bahagikan bateri bahagi dengan load L sama dengan 1800 watt hour bahagi dengan 200 watt hour. Kita tengok berapa lauk kita boleh masak. Watt hour, potong-potong. 1800 bagi 200 sama dengan 9. 9 kali 2, 18 kan? 9 lauk. Kita boleh masak. 9 lauk ni, kalau kita gunakan bateri yang ini. Okay. Kalau satu hari saya masak 3 kali, saya bolehlah survive dalam 3 hari. Sebab 3 kali 3, 9. Tapi kalau satu hari tu saya masak dalam 4 kali, saya boleh survive dalam 2 hari. 2 hari adalah balance sikit bateri ni. Bolehlah 2-3 hari saya boleh survive. Itu pun kalau saya masak lauk yang agak heavy. Sebab macam saya guna tadi tu, saya masak pasta kan. Pasta tu sebenarnya agak heavy juga. Sebab kalau pasta, saya kena menumis. Lepas saya menumis, saya kena masuk air semua. Saya kena masak sampai pasta tu lembut. Jadi pasta tu lembut agak ambil masa lama. Sebab saya guna tadi bukan 10 minit tu, saya buat dalam 20 minit agak-agak supaya pasta tu kira lembut sesuai untuk budak-budak makan. Jadi kalau sekadar saya masak sardin ataupun lauk-lauk yang simple macam ikan, ikan, udang sedang masak. Kalau ayam ataupun daging, okey lah. Maybe level-level pasta lah. Take time juga. Sebab kalau kita betul-betul nak ayam tu masak, maybe dalam masak 20 minit tu dah okey tu, dah masak lah tu. Cuma calculation ataupun eksperimen yang saya buat ni, korang kena ambil point yang saya gunakan Thermomix. Kalau anda katalah korang nak kira untuk korang punya peralatan masak, contoh kalau korang nak bawa induction punya cooker kan, itu akan guna lebih banyak power. Sebab dia tak efisien pemindahan haba dia tu. Sebab kalau kita punya dapur elektrik biasa, dia akan panas kat bawah. Okay, bila panas kat bawah, dia kena transfer pada kita punya kuali ataupun periuk yang kita guna tu. Nak transfer tu akan ada heat loss. Contoh kalau kita ada tempat masak sini yang pemanas elektrik ni, dia panas kat sini tau. Sini panas. Kalau kita letak kuali dekat sini, okay, kita letak kuali, haba tu akan pindah dekat kuali kita. Dan dalam masa sama, haba tu akan keluar kat tempat lain. Dia akan keluar kat tepi sini, tepi sini. Ini semua heat loss. Heat loss ni tenaga. Itu tak termasuk pada heat loss yang kat bawah. Sebab dia panas kat tengah-tengah ni, dia boleh keluar panaskan kat atas. Dan mungkin akan ada haba yang keluar dekat bawah. Ataupun dia ada kipas kat sini nak tiup supaya tak panas bawah ni ke, dia akan keluar kat tempat lain ke. Itu semua heat loss. Heat loss ni semua adalah tenaga. Membazir. Jadi kalau korang masak guna dapur elektrik yang lain, calculation dia akan banyak beza. Sebab itu akan guna tenaga yang lagi banyak. Sebab macam ni tadi, yang pakai Thermomix ni, saya kalau contoh Thermomix lah. Thermomix ataupun kalau korang cari sebarang dapur memasak yang elektrik, yang bukan panas kat bawah tau. Dia panas dekat dia punya periuk dia tu. Kalau ini dia macam periuk style macam blender sikit sebab dia boleh blend kat sini. Kalau kita ada banyak, saya tengok model lain yang dia punya periuk tu boleh bergerak sambil tu dia rolling. Pemanas tu dekat periuk. Yang itu akan lebih efisien dalam pemanasan. Kenapa? Sebab pemanas tu dekat periuk ni. Ataupun kat sini dia punya blender ni lah. Pemanas tu dekat sini, bukan dekat kita punya body tempat masak kita tu. Dia dekat kita punya periuk ni. Dia ada panas kat sini. Kalau kita buka dalam ni, adalah ni dia punya heater dalam ni.
Pemanas ni direct memanaskan kita punya periuk tanpa perlu melalui medium-medium lain sebagai perantara. Itu semua akan buatkan power loss. Ini lebih efisien dia punya penggunaan tenaga. Sebab tu saya boleh dapat dalam satu masakan tu guna dalam 200 watt hour saja. Dapur lain, sebab dapur elektrik lain maybe dia punya power tu 1000 ke 1500. Ada yang kuat sikit sampai 2000 watt. Kalau setting saya tadi, saya boleh survive dalam 2 hari ke 3 hari. Kalau saya kurang masak, satu hari tu masak 3 kali je, bolehlah survive 3 hari. Kalau saya nak masak lebih banyak ataupun saya nak stay camping tu lebih lama, contoh 4 ke 5 hari macam tu, saya kena standby solar panel. Dia ada tempat charge sini, saya boleh connect pada solar panel ataupun charger DC. Cuma kalau nak camping tu kita pakai solar panel lah. Pada waktu siang saya boleh kalau nak sentiasa connect solar panel ni. Okay, berapa pula dia boleh tambahan survival tu? Ada katalah saya connect bateri ni dengan solar panel 200 watt. Satu hari tu saya boleh harvest dalam 4 jam punya full matahari. 4 kali 200 sama dengan 800 watt hour. 800 watt jam satu hari saya boleh harvest daripada solar panel yang 200 watt. Kalau saya nak masak guna Thermomix ni, saya perlukan 200 watt jam untuk satu lauk average. Kalau lauk tu simple lagi kurang lah. 800 bagi 200 saya dapat dalam 4 masakan. Jadi dalam satu hari kalau saya gunakan solar panel yang 200 watt, saya boleh gunakan tenaga yang saya kumpulkan tu untuk masak 4 lauk. So kalau satu hari tu saya masak 3 saja lauk, dah berlebih lah tenaga yang saya harvest tu. Ada positif dia. Bukan semakin hari makin berkurang bateri dia. Tak, semakin hari bateri saya semakin penuh, ataupun kalau dah penuh dia tak boleh makin penuh dan semakin penuh. Tak, kalau bateri dah penuh agak bazir lah kita punya tenaga yang kita harvest tu tak pergi mana. Jadi kita boleh lah guna tenaga tu untuk charge handphone ke apa. Jadi dengan sebiji bateri ini saja, kalau saya nak, saya boleh merantau keliling Malaysia. Berat ni. Saya boleh keliling Malaysia naik Alza saya saja. Lepas tu saya boleh camping-camping tepi jalan ataupun pergi camping dekat mana-mana tempat yang boleh camping. Itu kalau bukan tak ada lockdown lah. Saya boleh merantau lebih 2 minggu macam tu, no problem. Guna solar panel 200 watt. Bila siang je charge saya punya bateri. Bila nak masak, guna. Ataupun masa masak tu sambil masak sambil charge. Sebab ini yang model ni mahal sikit, ni dalam 8,000. Saya bukan beli saya dapat. Dalam 8,000 harga dia. Kalau saya DIY, bolehlah dapat dalam 3,500 ke 4,000 kalau saya DIY macam ni. Sebab dia ada macam-macam function. Kat atas ni dia ada wireless charger. Okay, ada wireless charger sini. Dan dia boleh charge pakai solar panel benda ni. Pakai plug biasa pun boleh. Kita ada AC output. Sampai 2,000 watt dia boleh. Kalau masa burst tu dia boleh lah, saya rasa lebih sikit, 2,500 tu tak ada masalah lah kot. Dan kita ada charger USB. Okay, USB juga. Kita ada power delivery. Boleh charge laptop yang boleh support power delivery. iPhone, MacBook, iPad boleh charge kat sini. Ada 12 volt DC. Okay, yang barrel plug. DC output untuk yang car lighter punya outlet. Ini untuk tinggi punya ampere. 12 volt tapi dia keluar 25 ampere. Sangat-sangat tinggi. Ini dia pakai aviation punya plug. Pelik sikit. Nanti saya akan DIY plug ni. Saya nak buat eksperimen guna plug ni. Sini dia punya control panel. Dan agak advance lah control panel dia. Biasa kita akan tengok bateri saja. Sekarang kita nampak dia punya percentage dia. Saya boleh turn on, turn off saya punya. Kalau macam ni saya boleh turn on kan AC kalau saya nak. Saya boleh turn off balik AC. Ini DC. Saya boleh turn off. Lepas tu saya boleh analisis setiap volt. Contoh kalau saya on kan saya punya DC output ni. Okay, saya boleh analisis DC tu. Contoh DC output dekat sini. Ni ke? Ni. Nampak? Saya boleh analisis. Keluarnya 13.5 volt. Kalau yang dekat USB ambil apa. Yang car jack tu ambil apa. Cuma model ni saya tak berapa best sangat. Sebab dia punya solar panel tu kena guna solar panel yang besar. Sebab dia punya rating solar panel kat sini. Pusing jap. Nampak ni, solar panel tu punya input minimum 35 volt, maksimum 150. 150 ni bagus lah, kita boleh letak solar panel besar-besar ni. Cuma tu minimum tu 35 volt saja. Jadi kalau saya pakai solar panel kecil dekat Blue Yeti SC200P ni, tak boleh. Dia takkan masuk. Dia akan detect voltage tu. Kalau voltage tu maksimum 24 volt saja, contohnya solar panel yang 100 watt ataupun 150 watt, itu maybe voltage tu dalam 24 volt ke 30 volt, 28 volt macam tu. Tak tinggi sangat. Dia
kena minimum 35 volt. 35 volt ni solar panel yang dia punya size dia tu maybe 250 ke 300 watt punya solar panel. Gedabak besar. Baru boleh sumbat kat dalam ni. Tu yang downside sikit lah. Yang lain semua okey. Bateri pakai lithium iron phosphate, itu dah bagus dah. Ini boleh tahan, kalau korang beli ni boleh tahan 10 tahun tu tak ada masalah. For sure 10 tahun. Itu kalau bateri lah. Kalau komponen elektronik lain ni saya tak tahu pasti berapa tahun dia boleh tahan. Kalau DIY korang boleh jimat sikit benda ni. Dalam tu saya kata dalam 3,500 ke 4,000 punya bajet korang boleh buat DIY. Tapi kalau dah DIY tu memang tak adalah cantik macam ni, tidaklah mobile begini. Dan ini agak selamat. Dia ada banyak features untuk keselamatan dia lah. Kita ada UI yang bagus macam ni. Kalau kita ada short ke apa, dia akan tutup dia punya circuit dia tu dan dia bagi tahu kita dekat mana ada problem. Itu bab analisis tu, function-function tambahan lah, bersama dengan harga yang menambah ni. Ni sebelum ni. Okey. Aduh. Okey. Yang ini EB240 model dia. Tapi kapasiti ni lagi besar. Ini 2400 watt hour, ini 2000 watt hour. Cuma bateri yang ini tidaklah power macam ni. Sebab ini dia pakai bateri lithium ion yang jenis INR. Dia selamat, cuma dia punya charge cycle tu tidaklah setanding yang ini. Yang ini pakai lithium iron phosphate. Boleh tahan 10 tahun bateri dia. Lebih 10 tahun, ikutlah penggunaan kita berapa. Yang ini boleh tahan dalam 2,5 tahun ke 3 tahun macam tu kot. Ikut penggunaan jugalah. Tapi saya rasa dalam 2 tahun lebih tu tak ada masalah nak guna benda ni. Ini harga dalam 6,000 lebih, ini harga 8,000. Dua dah dia orang bagi saya. Saya dah dapat lagi dua lagi sebenarnya, tapi itu daripada M&A Gadget. Ini direct daripada Blue Yeti. Saya rasa itu sajalah. Saya pun dah cukup lah buat eksperimen ni. Badan saya dah peluh-peluh dah ni. Duk pasang kemah, buka kemah balik, sambil masak lagi, shoot video. Itu je. Okay, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Power bank saya dah banyak lah ni. Saya tak sabar nak camping. Okay lah. Assalamualaikum.